Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, dengan izin rahmat Allah Ta'ala himpunkan kita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muka surat kita ambil hari ini, tak apa kita ulang balik, 904, hadis daripada Nu'man bin Bashir. Lepas semayang tak takbir tadi, dah habis. Oh. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah, rawahu al-arba'a wa sahih Imam Tirmizi. Hadis yang diriwayat oleh Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni salah seorang sahabat Nabi, terlalu renung tentang makan minum yang baik-baik. Luqmatun min haram wa luqmatun min halal. Makan minum ni dia masuk di mulut tu benda halal, senang cakap. Nu'man bin Bashir, dia sahabat Nabi, memang totally sahabat Nabi ni. Masalah makan minum particular mela sangat, jaga sangat-sangat. Di kita pun sekadar mampu jagalah. Pasal benda tu boleh tidak menyenangkan kita, segi khusyuk semayang, semua berkaitan dengan ibadat, semua berkaitan dengan Allah. Kalau benda tu elok, senang urusan. Kalau benda tu benda tak elok, benda berkaitan dengan agama ni, dia susah. Pasal hati kita kotor. Makan minum penentu hati. Bila makan minum elok, senang nak ibadat, seronok, semayang seronok, semua jenis agama dia main seronok. Tapi bila makan dah kotor, duduk di hati kotor, semua jadi pengotor, agama susah. Dia nak masuk susah, nak beriman susah, nak yakin susah, semua jadi susah. Inilah Nu'man bin Bashir. Apa kata dia tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna du'a, Nabi kata sesungguhnya doa ni huwal ibadah. Huwal ibadah. Kita doa angkat tangan berdoa, doa angkat tangan berdoa, doa angkat tangan berdoa, itu semua adalah ibadat. Doa ibadah. Sama ada doa yang kita angkat tangan, sama doa tak angkat tangan, kedua-dua tu adalah apa nama? Dibolehkan. Nanti kita tengok habis bab ni, kita bincang di ujung-ujung tu apa hal tentang doa Ustaz. Sekadar yang semampu kita share malam ni. Habis hadis tu. Hadis yang kedua, walahu, dia kata daripada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bawa datang hadis daripada Anas bin Malik, khadam Nabi nombor 1, marfu'an. Anas bin Malik kata hadis ni mai daripada Nabi. Marfu'an, aku ambil daripada Nabi SAW dengan lafaz ad-du'a mukh ibadah. Doa itu otak ibadat. Doa itu otak ibadat. Dia kata hadis yang satu lagi, walahu, daripada hadis Imam Tirmizi, mi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. Hadis ini pun daripada Abu Hurairah, kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim Nisaburi. Kata Imam Tirmizi, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satu yang lebih mulia
Tak ada satu pun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala selain daripada doa. Allah pandang mulia. Allah pandang mulia orang tu. Bila orang tu boleh angkat tangan, Allah kata, ya Allah, dia tahu kata dia ni ada Tuhan. Orang yang angkat tangan mengadu ni, dia tahu dia lemah, dia nak mengadu kepada super power Allah Ta'ala. Dia tahu diri dia ni ada Tuhan. Orang dia berdoa ni menjadi keseronokan bagi Allah. Allah kata tak ada pun satu benda yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala melainkan hamba aku boleh angkat tangan berdoa. Sama ada angkat tangan, tak angkat tangan, dia kata, ya Allah, sesungguhnya hidup ni letih lah ya Allah. Bagilah kat aku kekuatan ya Allah. Aku duduk seorang-seorang, mungkin aku tak rasa sangat. Hari ni dah 2, dah 3, dah 4, dah 5, keliling aku. Ya Allah, dulu aku duduk seorang, aku tak rasa sangat. Lepas tu kahwin pula, dah 2 orang ya Allah. Aku rasa letih dulu duduk layan diri aku. Lah ni aku kena korbankan untuk isteri aku. Lah ni coy main seorang pula beranak. Aku kena faham pula isteri aku dan anak aku. Letih ya Allah. Lepas tu main tak ada nak besar setahun, coy keluar pula ya Allah. Ya Allah Tuhan. Elok dah besar pula, lagu besar pula. Lepas tu nak kahwin pula, depa nak cari dapat menantu pula. Ingatkan okey, Allahu Akbar. Jadi bila mana kita kita kata ya Allah, kita panggil ya Allah, kita angkat tangan mengadu tu, tanda kata Allah muliakan kita. Allah kata inilah hamba aku. Bila satu demi satu Tuhan bagi kat kita, kita letih. Kita panggil ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Panggilan kita tu menunjukkan Tuhan suka kat kita. Tuhan suka kat kita. Sampai Tuhan mengaku bila kita kata ya Allah, ya Frahuni, Tuhan kata seronoklah aku. Dia tahu aku ni Tuhan dia. Dia tahu Tuhan. Kadang-kadang kita loklak macam mana pun, satu masa ya Allah, ya Allah, Tuhan seronok. Sebab bila kita panggil ya Allah, automatik kita tahu diri kita ni ada Tuhan. Allah beritahu kepada malaikat, tengok dia mengaku aku Tuhan dia. Macam mana sekalipun lah sekali dia cari aku. Dia cari aku. Dulu dia satu macamnya loklak. Akhirnya bila mana dia tersungkuk jatuh, baru dia tahu di situ ada Tuhan untuk dia panggil. Tuhan rasa seronok bila satu hamba Allah boleh mengadu ke Allah, panggil Allah. Akramakum indallah. Inilah manusia yang paling mulia sekali. Manusia paling mulia. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada hamba aku berdoa untuk aku. Oh ya Allah. Maksudnya doa adalah merupakan amalan manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kadang-kadang kita baca Quran, baca banyak. Bila baca Quran, angkat tangan Tuhan, jadilah semuka ayat Quran yang aku baca ni syafaat untuk aku. Dialah nak jadi saksi kat aku. Jadilah Quran, bacaan Quran aku nak baca ni, dialah tenang jiwa aku. Bagilah ketenangan untuk aku ya Allah. Kadang-kadang kita rimai, ambil uduk, pegang Quran, kita dok kata, Tuhan, hang janji kata baca Quran ni tenang. Memang Nabi sendiri suruh kita duduk dengan ahlul Quran. Jangan duduk orang banyak sembang. Duduk dengan orang yang banyak baca Quran. Duduk dengan dia ada barakah, ada keberkatan. Pasal orang ni sembang Allah kerap daripada orang duk sembang orang. Hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yaruddu akhrajahu al-imam Nasa'i wa ghairuhu wa sahih Ibn Hibban wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan selain daripada Imam Nasa'i pun ada, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan selain daripada Ibn Hibban. Daripada Anas bin Malik, kata Anas, kata Nabi SAW, Nabi kata doa di antara azan dengan iqamat Allah takkan tolak
Kita semua kita tahu kita ni orang yang bermasalah. Diri kita tak boleh lari daripada masalah. Dan kita minta masalah tu kalau boleh diringan-ringankan. Kalau masalah, tambah masalah, kita takut dia beban. Bila dia beban, dia jadi buntu. Nak semayang, dia kacau. Nak baca Quran, dia kacau. Kita manusia biasa. Bila ada masalah, sahabat jenis masalah, dia semayang lagi strong. Kita ada masalah, tak strong, kita tak boleh tipu. Lagi masalah fikir, ya Allah, ya Tuhan, aku nak main kuliah ni. Aku bergaduh dengan dia, aku tak tenang nak main kuliah ni. Walaupun kita duduk sembang, otak dia kemana hala. Pasal ghaflah tu dia duduk fikir. Oleh sebab tu, Tuan kitab ni kata kat kita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita, la tarudu. Allah Ta'ala takkan tolak doa. Doa bainal azan wal iqamat. Di antara orang azan, dengar azan saja, kalau boleh kita pun diam Ustaz. Sama ada, yang penting azan tu masuk waktu. Ustaz, azan yang mana satu? Azan televisyen ke? Azan radio ke? Azan masjid ke? Azan surau? Manusia, masuk saja waktu, ada azan, sudah. Tak tunggu setengah pun tak. Kita kadang-kadang nak buka puasa, kena tunggu. Buka puasa surau ke? Buka puasa masjid bunyi ke? Buka puasa pendengar radio. Cukup saja waktu dia. Dia kata 7:30, buka. Sebab ada. Jadi nak elok-elok waktu azan tu, angkat tangan. Ya Allah. Tengah-tengah nak buat sambil belacan. Dengan azan berhenti sat. Ya Allah Tuhan. Kalau buat macam mana pun sambil belacan, confirm tak sedap. Confirm tak sedap. Makan macam mana pun nanti nak dia nanti ada gap ke? Dia nanti macam-macam. Orang ada resdung, lagi kepala resdung. Tapi tengah-tengah dia buat sambil belacan, azan bunyi dia berhenti sat, makan macam mana pun resdung tak ada. Keyakinan dengan Allah ni dia lain. Tapi orang yang membelakangkan agama, semua hidup jadi lain. Apa tengok kadang-kadang ada doktor periksa tu, doktor tangkap 2-3 orang buat kajian. Ya orang kerek-kerek, orang gila ni. Mana sampah mai dia makan. Dia rasa bahagia. Dia menyanyi lagu bahagia. Bahagia hidup dia. Dia boleh singgah makan, dia makan. Cek darah dia, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, apa kuman tak ada. Marah dia boleh lari dalam hujan. Demam apa pun tak ada. Kita anak keluar sikit, aku kata jangan demam. Aku kata demam jangan. Dia lari dalam hujan, salin baju pun tak, mandi pun tak, cantik elok aja. Cek darah dia lebih baik pada kita. Ada faham? Pasal kita tak tahu macam mana hidup. Hidup kita ni kita kena perlu jagaan Allah. Memang Allah suruh jaga makan elok, tak nafikan. Tapi kalau kita makan macam mana pun, kita membelakangkan Allah. Sebab hidup kita ni, manusia, hidup yang Allah mahu ni, pertama sekali, kita kena kenal Allah. Hidup kita ni, kita kena kenal Allah. Otak kepala sihat tak boleh kenal Allah. Dia yang bodoh, yang tak boleh kenal. Lain dengan kita hukum. Allah hukum lain. Hang cerdik otak. Pertama sekali, Allah suruh kita kenal dia. Kenal Allah, sihat. Kita kena kenal Allah. Yang kedua, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Yang ketiga, ibadat semua untuk Allah. Dan kita kena tahu semua arahan yang berlaku di muka bumi ni, siang, malam, pagi, petang, besar, panjang, semua arahan ni, arahan Allah. Dan kita kena tahu ini semua bukan milik kita, milik Allah. Kalau boleh tahu macam tu, sentiasa orang ni duduk di bawah jagaan Allah. Allah jaga kita. Allah jaga kita. Bila semua benda ni longgar, kenal Tuhan pun tidak, nak beriman pun tidak. Bila kita kenal Tuhan pun kita Allahu Akbar, kadang jalan-jalan subhanallah, tak sangka nak tak hujan, tiba-tiba metang Arafah dia hujan.
Kata Allah, tahun ni tuan-tuan, tahun ni Allah, jemaah haji duk bagi tahu jaga tuan-tuan. Tahun ni panas, minum ayak, bawa ayak. Jangan lupa tak minum, kena minum. Nanti kering, nanti kulit kering. Sana nanti Arafah, Allahu Akbar dengan berdebu, dengan panas. Kita kata macam ni, kita duk plan siap-siap dah. Kita pun takut, tahun ni kalau api panas, air kan, tengok hujan turun. Arafah hujan turun. Elok kita nak melontar, dia turun lagi lebat sampai banjir semua. Nak pergi hari kedua lagi melanjir. Daripada orang keluar hari tarwiyah ke 8, 9, 10 sampai kali ni mendung. Kalau ikut kajian tuan-tuan dan perempuan kena jaga tuan-tuan. Mai pula satu ucapan baguslah tak. Tuan-tuan, kita dalam kulit kita ni dia memerlukan air yang begitu banyak. Mailah doktor macam-macam tu dengar. Baguslah tak nafikan. Nampak tak? Benda-benda tu jangan menakutkan orang. Kita kata ya cuaca macam ni, tapi insya-Allah cakap bahasa agama. Cuaca macam mana sekalipun, hampa tetap jadi tetamu Tuhan. Bila jadi tetamu Tuhan, Tuhan jaga hampa. Tuhan pelihara hampa. Ayam tak cukup, dia bagi cukup. Tak selera, dia bagi cakap bahasa agama. Jangan cakap bahasa yang tak ada tanggungjawab dengan agama. Ini menunjukkan orang tu tak kenal Tuhan. Bila orang tak kenal Tuhan, dia bagi jawapan cara tak kenal Tuhan. Nampak tak? Dia pergi takut. Ini bumi dia lah. Dia tahu nak urus. Dia tahu nak urus semua tentang tetamu dia. Dia tahu ini kerja Tuhan. Kena kenal Tuhan. Yang keduanya, kita beriman dengan dia. Aku jadi tetamu dia. Takdirkan tahun ni tahun panas. Panas tak panas, aku pergi juga. Panas lagi neraka. Allahu Akbar. Di sana lagi panas. Ini panas apa? Minum ayak. Pasal cuaca panas. Kena beriman dengan Tuhan. Yang kedua ni, kita ibadat kerana Allah. Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kita jaga agama Allah, Allah jaga kita. Ingat macam tu. Banyak hadis datang. Nampak tak? Kita jaga agama. Bila kita jaga agama Allah, Allah jaga. Semua tugas kita kena jaga agama kita. Kena sayang agama dan jangan bagi tolak ansur kepada orang lain pelekehkan kita. Kita dah buat korban, dia pilih masuk dalam Facebook pun. Dia masuk mana pun, apa salahnya? Kenapa kita pula sebagai ulama, sebagai kategori, sebagai mufti, sebagai orang yang ada agama, cakap longgak dengan agama? Tuan-tuan jangan duk tangkap gambar tentang hal ihwal korban. Kita kena raikan bangsa lain, tuan-tuan. Depa tengok mungkin kita sembelih tak elok, kena tangkap. Depa sanggah pandangan tu. Subhanallah. Di mana keimanan kita? Terutamanya orang yang berpegang dengan sunnah, bila banyak cakap, nampak sangat kelonggaran iman yang ada pada diri. Imam Ahmad bin Hanbal kata, nak tengok orang tu longgak tak longgak, tengok pendirian dia. Saat orang kafir tekan kita, tengok pendirian dia. Saat orang kafir menekan kita, kita pula bagi kelembutan. Jangan tuan-tuan tangkap gambar. Jangan tuan-tuan berbulan Facebook. Orang tengok tu raikan bangsa lain. Pasal binatang tu Tuhan mereka, jangan macam tu. Kita buat suruhan Tuhan. Macam mana pun kita kena megah bila kita sembelih. Kita ikhtiar sembelih dengan elok. Kenapa kita sembelih? Orang lain sepatutnya bumi kita. Dia nak sembelih babi, babi dia boleh buat depan khayat ramai. Dia boleh panggang. Sepatutnya dia kena sembunyi. Ada majlis dia buat di tengah-tengah jalan. Sengaja ni tempat tengah jalan, tengah orang tidur. Kenapa ulama tak nak petikan sudut tu? Kenapa kita selalu kena menghormati orang? Sepatutnya kafir kena hormati kita. Ini bumi kita. Faham tak? Ini bumi kita. Sepatutnya orang kafir menghormati kita. Bukan kita tolak ansur dengan mereka tak berhenti. Kita dah tolak ansur terlalu lama dah. Kadang-kadang mereka lalu nak mati. Tong, kita sabar nak kata. Sabar. Sampai bila sabar ni? Sampai bila?
Semua sudut tengah-tengah malam. Kadang tang saya cecak. Sampai tengah malam. Duk flat, duk mana. Okey, no comment. Tapi maitan kita nak ibadat. Semua kita. Kalau boleh, ya Allah azan ni. Jangan. Syariat kita jaga. Syariat kita jaga. Kita tak boleh kita jaga agama kita. Intan surullah yang surukum, kita nak jaga agama Tuhan, Tuhan jaga kita. Sudah. Jangan terlalu sangat betul ansur. Nampak sangat roh untuk jaga agama Tuhan tamu tak ada. Tambah-tambah title kita tinggi nak jaga agama Tuhan. Cara kita cakap sebenarnya no. Banyak sangat dah. Nampak tak? Banyak sangat dah. Kita nampak keterlaluan banyak sangat dah. Semua sudut nak cakap tentang agama kita. Kita tak sentuh pun dia. Keberanian satu peringkat demi satu peringkat. Bila sampai tu tahap, kita tak boleh mendiamkan diri. Kita kena cakap demi tujuan nak pertahankan agama kita. Faham tak ni? Ni cara hukum agama kan? Sambung. Tak masuk bab jihad pun, bab doa. Dia suruh doa. Oleh sebab tu ya Allah, doa di antara azan dengan iqamat. Doalah. Semua kita ada masalah, ya Allah ya Tuhan. Tolong satu-satukanlah ulama-ulama sunnah. Dini kata macam ni, dini kata, jadikanlah ulama-ulama sunnah ni ibadat kerana Allah. Kalau orang kenal Allah, beriman dengan Allah, ibadat kerana Allah. Jangan buat ibadat dengan ceramah, jangan ada unsur riak, menunjukkan aku pandai dan aku terror. Sampai Imam Ahmad mengatakan ada unsur riak, dia ada unsur syirik. Walaupun mengajak dengan orang syirik. Sedangkan syirik yang ada kat diri sendiri tak sedar. Berbahaya. Bila ada unsur, kita lah pandai. Oh, anak murid ramai, alhamdulillah. Cara cakap pun kita tahu. Saya kalau mengajar, alhamdulillah lah. Pengarah-pengarah datang, educated semua datang. Kalau saya pergi haji pun, saya pergi dengan VIP lah, senang. Cara cakap macam tu, tak mengaji dengan dia pun tak apa. Susah. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau mengaji yang ada sifat riak, merendah diri, tak ada. Susah. Ustaz pun pakai nak doa segala. Cakap kita ni, orang Pulau Pinang, belagak-belagak ni ada. Tu semua ya Allah Tuhan nak kena buang. Pasal salah satu unsur syirik yang kita tak sedar, kita sedang jauh dengan Tuhan. Tuhan tak mau tengok perbicaraan kita, doa kita semua. Ialah riak. Riak ni kita buat ibadat bukan kerana Allah. Bila kita kenal Tuhan, kita beriman, ni semua bab akidah lah. Kita kenal Tuhan, kita nak kenal Tuhan, lepas tu nak kena beriman, lepas tu kita kita nak beribadat kepada Allah. Kita tahu semua ini bukan milik kita. Bukan milik kita. Ini semua milik Allah. Yang milik kita satu saja. Nabi sebut kain kapan kita. Hendaklah dikapankan secantik mungkin. Bila kita bangkit nanti, semua orang mati puji tentang kain kapan kita. Itu saja. Lain semua bukan. Semua bukan hak milik kita. Dan kita tahu macam mana jadi siang malam, arahan daripada Allah. Ini semua arahan siang malam, hujan tak hujan, ini semua dengan kehendak Allah. Ada. Pada tu bila ulama kata, bila kena Allah beriman, ibadat, semua ni semua ada. Mulut lidah pun nampak cara beriman dengan Tuhan. Oleh sebab tu dia kata kat sini, Allah Ta'ala takkan tolak datin-datin. Allah Ta'ala takkan tolak doa di antara azan dengan iqamat. Azan dengan iqamat ni kita angkat tangan, semua kita ada raplah Tuhan, tolong tetaplah iman. Bagi kuat iman kat aku Tuhan, bagi kuat iman kat aku Tuhan. Tuhan bagilah aku jadi seorang suami yang baik. Maplay depan. Rasa-rasa ni baju pengantin. Ya Allah ya Tuhan, bagilah aku jadi seorang suami yang terbaik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Angkat tangan. Bukan senang tau nak jadi manusia, nak ikut kehendak Tuhan ni bukan senang. Ustaz boleh mengajak, kadang-kadang ada banyak benda kita tak buat lagi. Kita banyak kena istighfar, banyak lagi. Kerja-kerja kita nak jadi hamba Allah banyak lagi. Mengadu ke Allah di antara azan dengan iqamat, waktu yang paling baik sekali. Aku Tuhan nak dengar doa, la taruddu doa. Aku takkan tolak doa. Hari ni Allah tak kabul, Allah akan kabul pada waktu tempat.
Allah kabul doa yang waktu dandan tu cuma para nabi dan rasul. Orang dekat dengan Tuhan tak nafikan lah. Doa kita ni take time. Antara dua, sama ada Tuhan tangguh waktu yang duk kelupok-kelupok tu, waktu memerlukan mungkin Allah tunda pada waktu tu. Kalau Allah tak bagi di dunia sekalipun, Allah akan angkat doa tu di akhirat, nak selamatkan kita daripada azab api neraka. Namun tetap Allah kabul. Tak sia-sia orang berdoa, ya Allah, sambil pegang dada, jadilah aku beriman, jadilah aku ada iman. Bukan orang tu ada iman pada mak ustaz tu kata, cuba ada iman, bagi ada iman. Kalau mami ni kan mau ada iman, tak sini ustaz mau ada iman. Pada kadang-kadang pandai dia cakap ada iman. Kain tudung kepala pun tak pakai iman, perlu tak faham. Mau ada iman ustaz, mau ada iman. Hamba tutup kepala hang tu pada. Oleh sebab tu dia kata kat sini, doa dapat dilakukan di antara azan dan iqamat. Dan apa yang dimohon, dia kata, seseorang pada waktu berdoa tersebut nescaya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hukumnya doa antara azan dan iqamat adalah sunnah Nabi SAW. Dia kata Salman, betul, Salman qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan kamu hayyun, Tuhan kita hidup, karimun, Tuhan ini hidup, mulia. Apa terjemahan dia kata? Sesungguhnya Tuhan kamu ini hidup lagi maha dermawan. Okay? Allah ni bernama, Allah terima doa. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, dia kata hayyun karim. Orang karim, orang yang penderma kan, karim dia kata. Maka Allah Ta'ala nak bagi, okey, yastahi min abdihi. Tadi Ustaz Mehmet tu imam nak baca doa ni lah. Imam Ahmad, dia tak dengar Imam Ahmad Ustaz. Ya, contoh Imam Ahmad Ustaz, ni imam bukan. Inna rabbakum, salah satu anak murid Ustaz Alim, dengan main dia keluar fatwa, semua orang mampu. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kita, ya Allah, hayyun karim, yastahi min abdihi, Tuhan rasa malu, ya Allah, dengan hamba dia, idza rafa'a yadai ilaihi an yaruddahuma sifran. Maksud Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku Tuhan kamu hidup, dan Tuhan ni dermawan, Tuhan nak bagi, Tuhan nak bagi. Yastahi, dan Tuhan malu sangat-sangat dengan hamba dia. Bila hamba boleh angkat tangan, ya Allah, panggil Allah, ya Allah, Tuhan dah malu dah. Macam mana dia angkat tangan sekalipun, pasal sifat Tuhan karim, sifat Tuhan dermawan, hang angkat tangan macam mana pun, aku tak akan bagi kosong, macam mana pun aku kabul. Aku malu kalau hang angkat tangan, hang tak boleh dapat sesuatu pada aku. Aku malu macam mana sekalipun, ya Allah, hang angkat tangan, macam mana sekalipun, aku karim, aku tetap kabul, aku tetap bagi. Sama ada Tuhan nak bagi kecil besar, itu hak Tuhan. Ya Allah, Tuhan jadilah aku kaya, dia bagi kita kaya ada kadar ikut kita. Takut kaya sangat kan, perasaan terhegeh-hegeh. Baru dapat jawatan sebagai kerani duduk di luar biasa, baru pakai pun kita tengok kalah orang dalam. Dan dalam pejabat pegawai pun tak pakai apa, dia kerani Allahu Akbar, bukan kata cerita. Maka Tuhan tahu. Daripada pegawai biasa di tempat tanya-tanya ni. Ya Allah, kita kata nampak macam pegawai dengan kasut, dengan semua, nampak contoh. Bukan kita kata, bukan mengata ni cerita nampak tak? Ni lah tempat kita bersatu. Allah Ta'ala tak nak bagi sangat. Akhrajahu arba'ah, dikeluarkan oleh 4 orang, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, illa Nasai. Jadi 3 lah, 4 tolak 1, jadi 3. Wasah Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi, minta maaf. Sesungguhnya Tuhan kamu itu hidup, lagi maha dermawan, lagi maha karim, lagi nak memberi. Dia malu terhadap hambanya mengangkat tangan.
Bila hamba dia angkat tangan saja, ya Allah, mengangkat kedua tangan. Hadis ni sebut hamba dia mengangkat kedua tangan. Ni kita nak bincang sedikit, ada masa nak bincang hadis. Masa di kalangan sini bagus. Ustaz, pasal apa Ustaz kali doa Ustaz angkat tangan? Sedangkan Nabi pun tak angkat tangan. Tak apalah, bagus. Benda tu bagus. Ustaz tak nak apa mengaji, apa nama, taksub dengan tok guru. Okey? Penyakit kita mengaji ni, mengaji terbuka. Dulu tengok, dulu mengaji boleh angkat doa, sekarang dengan ustaz tu tak boleh. Itu bid'ah, kita berhenti. Apa lagi ni? Contoh yang itulah. Dulu semayang letak tang dada. Dan ni turun balik, hadis tu daif. Turun balik. Lepas tu puasa dulu, puasa 6. Tak boleh puasa dah. Imam Ahmad kata, Imam Ahmad tak pernah puasa. Alul Madinah, Imam Malik tak pernah puasa. Semua siapa tak puasa. Jadi tak perlu kita puasa. Tak puasa dah. Tak nafikanlah. Okey? Nanas yang mereka beramal tu ada. Tak nafikan. Tapi kita tak boleh bagi laju kepada anak murid yang tak ada background agama. Anak murid yang tak ada asas agama. Dan guru yang mengajar anak murid dia kena tahu berapa tinggi level anak murid ni. Dia kena letak level anak murid tak mana untuk jinak-jinakkan anak murid. Bahaya, takut-takut dia beramal dengan amalan dia sendiri tak tahu. Apa dia beramal dengan amalan ni secara tak tahu nak katalah. Secara jujur banyak benda dia akan terpelanting. Level orang lain ni Allah Tuhan. Kita nak faham tahap-tahap tu. Boleh apa ni, tak nafikan, okey? Saat ni kita berbahas. Pasal di sini ramai. Baguslah ustaz setuju dengan pemegang sunnah. Okey? Memang Nabi SAW dia angkat tangan pun, ya Allah Tuhan, masa semai istisqa, khusyuf. Okey? Waktu-waktu Nabi nak munajat, Nabi angkat tangan, betul. Tak nafikan Nabi angkat tangan waktu tu. Waktu-waktu lain, baik Nabi, sahabat jarang angkat tangan. Okey? Tapi kita tak boleh kata dengan perbuatan angkat tangan ni bid'ah. Itu tak boleh lah. Nak angkat, tak angkat pun tak apa. Sama ada dia nak angkat, tak angkat tak apa. Setengah orang dia suka angkat tangan. Rasa, ya Allah, dia punya feeling tu lain. Masing-masing lah. I rasa lebih I feeling bila tak angkat. Okay, up to you. Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, tak apa dengan ni. Seorang, ya Allah, tak apa. Tapi jangan yang angkat tangan kutuk yang tak angkat. Yang tak angkat kutuk yang ni, jangan macam tu. Sebab kedua-dua wajah ni okey dan tak pernah ulama bertelagah. Yang bertelagah ni kecil-kecil dah bergaduh ni. Tak pernah ulama bertelagah. Bab ni ulama tak bertelagah. Malah ada di kalangan sahabat sendiri. Kita tengok, nanti kita tengok riwayat, okey? Kita baca pelan-pelan. Saya nak bagi sikit je kira. Baru nak habis. Pak Imam nak bagi habis sikit lagi, kan? Nak kena kalih ni syawahid besar. Kan? Dapat tak? Maka hadis dia kata kat sini, Allah Tuhan dia kata kat sini, Allah diangkat tangan. Yang mudu ya dai. Okey? Ya Allah Tuhan. Hadis yang daripada Abdullah bin Umar. Ada tak hadis? Hadis daripada Sayyidina Umar. Hadis daripada Umar, dia kata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a. Sayyidina Umar kata adalah Rasulullah bila menadah kedua tangan. Nabi menadah kedua tangannya dalam doa, baginda tidak menurunkannya sebelum maksud dia ni. Dia baca doa lalu Nabi sapu dibuka. Lam yarudduhuma. Dia tak turun, dia tak tolak doa dia hatta yamsaha bihima wajhahu. Hadis. Lagi mana ada hadis, okeylah, lagi satu doa, angkat ke, tak angkat ke, itu tak apa. Dia nak sapu ke, tak sapu pun tak apa. Okey? Jangan sampai tahap kita kata sapu tu menyerupai orang jahil. Itu tak maulah. Itu tak mau. Okey? Memang ada di kalangan ulama-ulama hadis yang cengih-cengih ada. Yang cengih-cengih ni kita boleh bawa dalam masyarakat kalau kita mengaji alaqah tu lain. Mengaji dengan live macam ni, dengan masyarakat yang baru mai, apa ada, semua akan menimbulkan fitnah.
Dan kita pula cakap sebutan, ya ada ulama cakap kasar, tak nafikan. Percakapan kasar tak sesuai dengan ni, gambar ni. Pasal masyarakat dia tahap dia jauh. Kemarahan imam, dia kata kalau angkat sama dengan orang jahil, dia maksud dia macam mana? Nak faham situasi Imam Ahmad, nak faham keadaan tu. Sebab ada hadis daripada Umar, macam mana kedudukan hadis tu? Okey, tak nafikan. Okay? Hadis ini daripada akhrajahul Imam Tirmizi walahu syawahid. Maksud syawahid, hadis ni angkat tangan sapu muka, angkat tangan tu sendiri. Angkat tangan dia datang hadis lebih pada 100 hadis. Dalam kitab mustalah hadis lebih pada 100 hadis, sama ada syawahid. Satu, okey. Pada lepas tu bab sapu muka pun ada datang hadis. Walaupun tak banyak. Sapu muka ni hadis bab sapu muka ni, ustaz tentang sapu muka tentang dalam sembahyang doa kunut, memanglah tak ada satu imam pun kata sapu, tak ada. Lepas sembahyang sapu pun tak ada. Yang tu ustaz sokong, apa pegang ke ustaz sokong. Walaupun setengah orang nak pegang lagi sapu tu kan. Okey, yang tu ustaz tak pegang. Yang ustaz bimbang bila orang berdoa sapu muka, dia kata ni sifat-sifat, dia kata jahil, macam-macam lah. Okey. Sedangkan perbuatan ni pernah dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi kesemua hadis sapu muka ni satu pun tak datang dengan sahih. Itu je. Dia tak datang dengan sahih. Ustaz dapat sikit maklumat tadi sajalah. Kita baca sikit sebab ni. Nak bagi selesai tang sini macam ni pada. Di bawah lagi satu. Daripada hadis daripada Abdullah bin, kita ambil semua ni. Daripada hadis Abdullah bin Abbas, daripada Abu Dawud. Okey, bab berkenaan dengan angkat tangan sapu muka, dia paling kuat sekalipun datang daripada Abu Dawud. Okey, banyak Abu Dawud dalam bab berkenaan dengan angkat tangan sapu muka, datang hadis yang banyak. Paling banyak dan paling kuat sekali adalah hadis Abu Dawud. Dalam keadaan Imam Abu Dawud pun dia ambil, masih lagi daif. Okey, itu kita pakai. Kita pakai. Wa majmu' dia kata, wa majmu' banyak dia kata demi Abu Dawud dan selain pada Abu Dawud, dan banyak lagi yaqdi bi annahu hadis hasan. Semua ulama mengatakan ni hadis ni dipegang oleh Imam Al-Hafiz. Siapa nama ni? Ibnu Hajar Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, dia berpegang. Ini pegangan dia. Dia kata apa? Hadis berkenaan dengan daripada Imam Abu Dawud, dia mukman nama sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ni daripada Abu Dawud, ketuai oleh Abu Dawud, wa ghairi selain daripada Abu Dawud, wa majmu' punya banyak sangat-sangat, ulama kata hampir 100 hadis. Bi annahu, oleh kerana banyak sangat hadis ni, bi annahu, kami himpun hadis ni, dia menjadi hadis hasan. Ulama hasan li ghairihi, apa tambah sikit, hasan li ghairihi, tunjukkan hadis ni hasan. Bila hadis dia hasan, kedudukan dhaif macam ni, ulama membenarkan beramal dari segi fadail a'mal. Ada laluan dia. Untuk berhujah, jangan berhujah. Mungkin jangan berhujah, tapi laluan ulama bagi. Bila laluan ulama bagi, kita tak boleh cantah mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis ni langsung. Tak boleh lah. Selagi mana laluan diberi, boleh. Maka kita tengok dia nak sapu tak apa. Bagi kita rasa-rasa seronok tak sapu. Macam ustaz pun doa tak sapu. Tapi jangan kita pelekeh orang yang sapu. Jangan pelekeh orang yang sapu, nampak tak? Nak doa boleh. Kita nak doa, nak angkat, tak angkat pun tak apa. Nak angkat, tak angkat pun tak apa. Masalah angkat tangan banyak hadis. Dan kita tak boleh kata Nabi tak pernah angkat tangan, tak boleh lah. Macam Zuruf tempat kita ni, isu angkat tangan ada, kita pun tak mau angkat, tak apa. Tapi jangan depan orang tak mau angkat tangan, pergi cari sembunyi tempat-tempat yang orang tak nampak. Jangan duduk depan-depan. Kadang-kadang ada sifat nak menunjukkan aku sunnah. Kenapa nak tunjuk depan orang?
Kalau rasa benda tu kita kelainan dengan orang, so you take dia punya tempat, dia cari-cari pelan-pelan. Kita kena tunjuk dengan seluar pakai ketat nak mampu, dengan baju satu macam terberak, dengan tulis semua tu, peribadi pun tak cantik. Ulama-ulama hadis pantang larang kalau dah mengaji semua di kalangan ulama hadis pakai ketat nak mampu, nampak tak? Pakai ketat. Kadang-kadang tulis pula follow me, follow the sunnah, bodoh. Contoh, tak payah. Pasal dia mengganggu. Kalau pakai sekalipun, ambil satu serban tutup. Pasal mengganggu situasi orang semayang. Okey, itu lebih afdal. Yang mana tempat-tempat yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Apa tak? Dia lihat sunat. Paling tak bodoh. Sunat, mata kira-kira. Ustaz baca sikit je masa sikit. Ustaz tak pelakir apa. Ustaz suka apa ni bagus. Tapi itulah kebanyakannya anak muda ni pergi mana-mana semangat gila-gila sunnah. Tapi ustaz tak boleh curi daripada peribadi, mulut lidah yang cantik tak ada. Duduk sembang, kadang-kadang sembang merapu. Contoh kan, sembanglah baik-baik sikit. Nampak tak, benda-benda lara ni dia boleh gugurkan banyak benda-benda baik daripada batang tubuh. Cakap kena elok sikit. Oi, ira ma'angra sunnah. Allahu Akbar kabira Allah. Kita tengok depan ni mengaji lama dah. Cara percakapan tak ubah, cara kehidupan tak. Kalau macam tu step tak berubah, macam mana kita nak ada rumah tangga esok ni, nak cakap dengan isteri elok-elok, dengan anak elok, nak cakap dengan anak-anak kita, sayang ambil satu. Nampak isteri aku nak tengok aku gagal pada. Oleh sebab tu ya Allah, kita kena daripada awal ya Allah, daripada orang nak tengok kita punya sunnah lah. Ustaz suka yang tu. Tak nafikan anak muda bagus, tak boleh sekaligus nak pulihkan depa tak nafikan bagus. Tapi dalam masa sama ada benda boleh mampu kita buat step. Sebab Nabi datang mula-mula sekali apa nama? Li utammima makarimal akhlak. Allah hantar Nabi ni nak bagi cantik akhlak manusia. Sebelum kedatangan Nabi, manusia dia tak tentu hala, keloloh tergedik-gedik. Ni orang KL tak tahu benda keloloh tergedik-gedik, nampak tak? Tapi bila kita damai ke Allah agama ni, keloloh tu okey, kena kurangkan. Cuma kena kurangkan peribadi. Kadang-kadang jumpa ustaz, kita menjadi ribut. Allahu Akbar kabira ya Allah. Kita tengah duk makan kabar, ustaz apa? Dengan kita dengan ya Allah, apa jenis salam ni? Kita tengah duk makan, ustaz. Dia boleh pegang kepala aku macam ni, Allah Tuhan. Sampai tak tahu nak menghormati ustaz. Ustaz Kamilin, Jamilin, Mamilin, dia ada tulis kitab kan, ada di bawah dah. Semua apa kena beli, wajib dia kata beli. Kan nampak tak? Bagus. Beradab. Dia kata kehidupan nak cantik. Bagus tak? Ambil buku dia. Kehidupan kita nak cantik, bagi kehidupan bagi perelok, tolong ra'i mak bapa Allah bagi hidup yang cantik. Tapi nak dapat ilmu, dan ilmu tu kita nak beramal, hormati guru. Dia macam mana, tapi kita sebagai guru, murid dengan guru ada lain. Boleh hampa nak tampak-tampak tanya, janganlah memang demah kat ustaz macam tu. Kami pun ada guru tahu, daripada jauh guru kami mah tergetak-getak salin baju, hormat kat dia. Masa kami mengaji dulu, laninya fashion mengaji, ustaz pun duduk kat pondok lanai, punya hormat dekat guru apa tok guru awang. Allahu Akbar kabir. Pagi-pagi dah pergi sapu, dah pergi kemas, dia nak duduk tempat dia belajar mengajar tu, punya sapu. Hai sudah. Ya Allah, tempat kita nak duduk, dia nak duduk tu, kita punya kemas dah, punya kemas susun kita, dia tak nak bagi berabuk. Apa dah khidmat dengan tok guru bagus, tak nafikan. Beradab, ada adab ni kadang-kadang orang kita kurang sikit. Orang sunnah kena baiki sudut ni. Dan guru-guru sunnah pun janganlah ni sangat-sangat daripada kalau kita pergi tengok umrah dengan depa, Allah, macam kawan. Ustaz, jom makan sekali. Kita duduk ni ya Allah dalam hotel nak tengok bangang-bangang. Dia panggil ustaz macam tu je. Dia panggil ustaz macam tu je. Pasal tu keberkatan ilmu tak ada. Keberkatan ilmu ni tak ada. Walaupun kita duduk dengan Jamilin, Kamilin, Mamilin, dia satu macam je. Jangan pergi demah dia.
Jangan berdemah dia. Dia kedudukan ilmu dia, Allah pilih dia jadi orang ilmu. Dia cakap dengan kita macam mana pun tak apa, tapi kita hormat dengan dia ada. Ini kita nampak dia tak apa, dia geng kami. Dia ulama muda, hampa ulama tua. Kata kat aku tua. Nak mampu mendekat. Allah bergembira ya Allah. Ustaz baca sikit tentang ni, okey? Agak macam ni. Dia kata kat sini Ustaz cuba dapat berapa banyak tu? Oh, yang mana dan Ustaz dia? Hadis tentang sapu muka dia kata selepas berdoa diriwayatkan dengan berbagai-bagai jalan periwayatannya. Maka secara himpunan periwayat hadis tersebut, hadis tentang menyapu muka selepas berdoa itu, dia naik taraf, ulama kata, kepada Hasan. Naik taraf pasal Hasan. Lantaran itu hanya dibuat, dia kata, hujah. Sehingga orang buat hujah sapu muka pasal ni. Ni hadis Hasan, orang ambil. Kita kalau boleh hadis lemah jangan buat sebagai hujah. Okey? Satu. Ini dapat kita dibuktikan melalui kata imam keilmuan hadis. Kebanyakannya imam ilmu hadis. Sebagai contoh Amirul Mukminin fil hadis. Sebab kitab kita kebaca ni Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam bab berkenaan dengan zikir dan doa. Selepas beliau mengemukakan hadis, dia buat main hadis-hadis, banyak tadi hadis, maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani buat main hadis Sayyidina Umar. Okey? Daripada hadis Imam Tirmizi ni. Maka elok dia buat main tu, dia pun sebut. Ini ringkasan, dia kata apa? Dia kata lahu syawahid. Wallahi hadis ni punya syawahid yang banyak, dia kata. Jalan-jalan yang banyak. Walaupun dia main daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ni main daripada Abu Daud. Dia main selebar tu banyak hadis. Maka kedudukannya adalah hasan. Bagi pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, angkat tangan dan berdoa, lalu sapu muka, ini hasan bagi pendapat dia. Okey, hadis sini adalah hasan. Kaedah dia kata dalam ilmu mustalah hadis, dia bagi tahu. Kaedah ilmu mustalah hadis, perlulah diketahui bahawa setiap hadis dhaif, semua dhaif. Kita jangan kata hadis ini sahih. Hadis angkat tangan, sapu muka, semuanya dhaif. Walaupun hadis sapu muka paling kuat sekali Abu Daud, angkat Abu Daud, bincang Abu Daud, dia tetap jadi lemah. Okey, lemah. Maka hadis ini lemah apabila banyak jalan. Walaupun lemah, ramai banyak hadis. Banyak lagi hadis nak buat main lagi, nak pergi kuatkan dia, ya Allah. Maka bila banyak hadis berkenaan dengan bab ni, maka dia akan naik taraf jadi hasan. Sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dia kata dhaif an ta'addada turuq. Kalau dhaif banyak jalan, dia kata au ta'akkada minhu, maka kubul kita boleh terima dan kita katakan hadis ni sebagai hadis hasan. Itu pendapat pertama Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Maka kata lagi Mulla Al-Qari, banyak orang dok baca, dia kata idza ta'addada turuq. Kalau banyak jalan-jalan hadis dia banyak. Jalan hadis dia banyak. Dan dhaif dia banyak. Dhaif dia ulama kata kebanyakan sirah tu cek tengok orang tu dah betul dah cek majhul, tak tahu siapa, cek sini majhul, atau okey cek sini majhul, dia hilang orang. Bila hilang orang tu ulama sebutlah nama, sebut nama. Akhirnya ulama kata kalau nak buang pun tak boleh pasal orang semua okey. Nak kata ni semuanya okey, cuma hilang satu tak tahu ke mana. Apa dah? Kalau kita nak lempang dia tak boleh pasal banyak sangat. Jalan-jalan dia buat lebih banyak, dia kata. Lagipun hadis-hadis menyapu muka selepas berdoa dengan kedua tapak tangan kita sapu, riwayat ini banyak jalan-jalan dia. Itu satu. Maka yang kedua dia kata itu pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Pandangan orang kedua mengatakan ini juga dilakukan oleh perbuatan sahabat. Sahabat Nabi, contohnya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Bapa dia cerita hadis, anak Abdullah bin Umar buat dan Abdullah bin Zubair buat. Maka hadis ini kata apa? Wallahi, daripada dalam kitab dia kata dalam kitab nama dia Adabul Mufrad. Tok Guru tahu. Dia nak mengajak kita tu. Adabul Mufrad Imam Bukhari. Adabul Mufrad Imam Bukhari
Dia mengatakan dalam bab mengangkat, dalam kitab Imam Bukhari, bab mengangkat tangan dalam, dia kata berdoa berbunyi, dia kata daripada Ibrahim. Ada ini pada Ibrahim bin Munzir. Ibrahim bin telah bercerita kepada kami, nama ada Ibrahim bin Munzir, kata dia, dan telah bercak kata kepada kami, nama dia bernama Muhammad bin Fulay akhbarani, cerita pada kami lagi bernama Abi daripada bapa aku, cerita lagi daripada Abi Nuaim, dan cerita lagi pada aku Wahab, dia qala, apa dia kata, qala ra'aitu, dia buat sanad ni, Imam Bukhari buat qala kami nampak, dia kata kami nampak ra'aitu Ibnu Umar, kami nampak Abdullah bin Umar, kami nampak Abdullah bin Zubair yad'uwani. Dia nampak kedua-dua orang angkat tangan, dia kata. Dia angkat tangan, lepas angkat tangan sebelum jatuh, dia sapu ke muka. Pada hadis ni diriwayatkan oleh setengah ulama, maka ketahuilah bahawa dia kata periwayat daripada Muhammad bin Fulay, daripada bapa dia, daripada Fulay bin Sulaiman. Ada mengatakan daripada Fulay bin Sulaiman adalah dibuat, dia kata hujah, dia kata dalil. Sebab tu setengah orang buat hujah dan dalil. Ada mengatakan daripada Muhammad bin Fulay tak tahu ke mana. Ada ulama tak ada, mai nak cerita ke apa. Dia kata Muhammad bin Fulay daripada bapa dia pula ambil daripada Sulaiman. Ada setengah orang tak tahu sirah dia, cari-cari, setengah jumpa, setengah tak jumpa, setengah hilang. Walau macam mana pun ulama kata hadis ini tetap menjadi setengah sebahagian pada perbuatan sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Daripada Umar. Dan para fuqaha pun cakap, juga dia kata last sekali saya nak bagi ringkas banyak. Ada 8, ni 2 baru saya ceritakan apa. Juga perlu diketahui bahawa dia kata, kalau tidak, dia kata kalau nak, dia kata rujuk dengan kitab Imam Al-Bukhari, dalam kitab Sahih beliau, seperti mana yang dinyatakan dalam Muqaddimah Fathul Bari, muka surat 435, muka surat 442. Kalau kita rajin, kita rujuk rakaman pada. Kalau salah, minta maaf. Ustaz pun kutip juga. Juga perlu diketahui bahawa salah satu cara, dia kata, untuk mensahihkan sesebuah hadis ialah amalan menyeluruh oleh fuqaha. Nak sahihkan satu hadis tu memang di kalangan fuqaha yang dikata bertaraf mujtahid. Maka apakah lagi para fuqaha di sini disebutkan sahabat sendiri faham daripada perbuatan Nabi, tengok perbuatan Nabi. Sebagai contoh Abdullah bin Umar, fuqaha di kalangan sahabat. Abdullah bin Zubair rujukkan di kalangan sahabat. Oleh sebab tu ulama kata di kalangan fuqaha sahabat ni ialah dua-dua orang pun berdoa, dan orang tengok dia berdoa sapu muka. Wallahu alam. Oleh sebab tu Ustaz nak bagi ringkasnya, buku nombor 2 pun ada juga nak bagi ringkasnya. Tepat dah pukul 10, waktu-waktu berhenti untuk seluruhnya. Oleh sebab tu manusia Ustaz bukan apa, cuma nak kata doa ni angkat tangan tak angkat tangan boleh. Tak nafikan Nabi dan sahabat jarang angkat tangan, tak nafi. Cuma kita nak kata kat sini jangan kita kata berdoa bersama doa. Setiap kali doa angkat tangan, itu dah jadi bid'ah. Tak boleh lah macam tu. Dia nak doa, tak doa tak apa. Dia nak angkat pun tak apa. Dia kata ustaz-ustaz yang mengajar sini tak doa macam ustaz pun. Ustaz dia doa, tak payah ustaz, tak payah. Doa kena bodoh. Allah Ta'ala katakan, aku paling suka hamba aku yang berdoa. Habis-habis kuliah kita berdoa, ya Allah, tetapkan iman. Nampak tak? Tambah-tambah kita harapkan mulut lidah orang baik-baik berdoa untuk kita. Orang yang kadang ibadat dia banyak, hafiz Quran. Kita tengok ada budak-budak di sini kecil-kecil dah hafal berjuzuk. Doa kat pakcik nak, pakcik satu juzuk pun tak. Dia doa, insya-Allah pakcik jadi orang beriman. Okey. Amin, nampak tak? Berdoa menjadi kesukaan di sisi Allah Ta'ala. Doa tak apa. Nak angkat tak angkat tu tak ada masalah. Lagi satu dia nak sabu muka, tak sabu muka pun tak ada masalah. Jangan kita kata mana-mana orang yang kadang doa angkat tangan ini perbuatan ahlul rafidah macam-macam.
Itu taklah. Okey? Itu tak sampai tahap tu. Memang tak nafikan. Ulama hadis ni ada yang kasar. Ada yang kasar-kasar. Yang kasar-kasar tu kita letak sebelah-sebelah sikit-sikit. Kita hormati dia. Macam Daud Zahiri, dia pendirian dia. Dia baca, dia tak ada kona-kona. No kona-kona. Hadis sebut cerah. Dia cara dia. Setiap orang ada pendirian sendiri. Namun di kalangan sahabat macam-macam. Di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Macam Anas bin Malik. Apa dia faham Nabi, dia buat. Yang cengih sangat-sangat di antara Anas bin Malik sama dia Umar. Umar cengih kelas A. Umar cengih dia praktik semua. Semua sahabat Nabi duk baca Quran, tapi bila mai tang dia baca Quran, dia fokus Baqarah. Semua sahabat dah faham dah. Dia tak sentuh Umar. Umar satu muka dia baca, dia faham surah Baqarah. Dia ambil masa berapa tahun? Berapa tahun? 8 sampai 10 tahun. Dia bila baca surah Al-Baqarah, iman dia. Surah Al-Baqarah segala makna ni ada. Sudut nak tahu masalah orang beriman. Mula-mula muqaddimah ada Allah cerita dah. Zalikal kitab la raiba fi. Mula-mula Allah nak cerita orang beriman macam ni. Orang kafir macam ni. Yang paling senang sekali orang kafir. Munafik punya panjang berjela-jela munafik. Dia nak faham tu munafik tu. Subhanallahul azim. Sayyidina Umar, kalau kita baca surah Al-Baqarah, penghayatan surah Al-Baqarah, boleh buat tafsir surah Al-Baqarah, dah cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dia merangkumi surah Al-Baqarah segala makna ini. Dengan Islam dia, dengan iman dia, dengan apa, semua sekali. Semua dalam surah Al-Baqarah ni ada. Pasal tu Nabi kata, untuk diri kita, untuk rumah kita, untuk orang tak berkenan kat kita, banyak surah Al-Baqarah. Nabi kita duduk kat rumah, rasa rumah tak senang, takutlah jiran kata apa, takutlah ustaz, lah ni zaman-zaman kena mata. Kita punya baik kat orang pun, saat ni orang kata tu, dia nampak dia baik irasyad kepada. Dalam duk baik kita, duk sat makan mentak, rupanya ada sesuatu dia duk berbuah apa kat kita. Kita tak rasa apa. Kita duk dengar mengaji dengan mamak tu, pergi beli durian, dia lah berbau, pergi hantar. Kita pun buka 2-3 ulas, pergi hantar kat dia kata kita buat apa pula lah. Akhirnya kita pun tak buka, hantar seketui macam tu punya keras bagi dia. Pun dia kata kita jolok enjek masuk dalam tu. Kita pun tak tahu apa dah. Jadi kita buat benda baik. Allah bukan senang pasal tu hidup kita baca surah Al-Baqarah. Kan? Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah. Di kalangan sahabat Nabi yang Allah bagi kelebihan surah Al-Baqarah sama dia, yang reti sangat-sangat ni Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata baca surah Al-Baqarah macam Ustaz katakan bala. Selalu baca surah Al-Baqarah 4 ayat yang pertama. Pada setengah orang kita tak masuk alif lam, termasuk alif lam dia satu ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Surah Al-Baqarah 4 ayat. Dia baca 10 je. Nak bagi cukup 5 Ayatul Kursi 5. 2 lagi lepas ayat kursi, la ikra'a fid din, Allahu waliyul ladzina amanu 7. 3 lagi natin. 3 lagi di akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis sama amanna rasul, dengan la yukallifullah. Baca yang tu pun dah mencukupi dah. Nabi kata bila kita baca sebelah malam, bangun-bangun ambil wuduk, baca 2 ayat sebelah malam, amanna rasul dengan la yukallifullah. Baca 2 tu kan, tak salah, atau 2 di akhir surah Al-Baqarah, seolah-olah macam kita penuhi malam qiyamul lail. Macam kita kadang-kadang tak mampu baca contoh dan ni baca 10 ayat, lama-lama suruh lelaki bini tidur, baca dulu, lama-lama dia jadi baca 3 kol. Kalau ustaz tak beramal pun dapat pahala. Kita cuba nampak tak? Allahumma kabir. Ustaz rasa cukup takat tu. Hari ni sajalah buat main sikit. Bila orang tanya, nanti ustaz buat main kat apa, ustaz kena tulis-tulis dulu. Aku bukan jenis ulama jenis hafal. Aku tak nampak tak, aku jenis semua kena tulis dulu. Nampak tak? Okey, dapat dah sikit-sikit berkenaan dengan ustaz. Doa ni mana dalih ustaz? Dah habis dah dalih tu.
Okey, bulan depan insya-Allah kalau Allah izinkan kita nak baca tentang Abdullah bin Mas'ud. Patutnya ini kan ini. Kita nak baca hadis berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud untuk bulan depan. Dia kata inna awalan nas pada hari kiamat, manusia pada hari kiamat esok ni menghadap Nabi dengan mudah. Esok ni apa dia? Adalah orang yang banyak selawat kat Nabi. Ikan dah habis dah. Habis kan? Ada lagi? Oh, ingatkan dah habis dah ni. Masih lagi rakaman bersama anda. Cik, kita tengok Syaddad bin Aus. Okey, sebaik-baik selawat dekat Nabi, sebaik-baik apa nama, istighfar kan ni. Sebaik-baik istighfar kan, kita akan tengok istighfar bab-bab macam ni insya-Allah bulan depan daripada Abdullah bin Umar. Doa baguslah makcik, doa ni bagus sangat nampak dah. Abang okey. Abdullah bin Umar dia duk mai hadis, dia cakap doa pagi, doa petang. Okey, doa pagi, doa petang ni kalau boleh hangpa ambil, ada doa, ada buat buku. Siapa nak buku tu dapat kena Tok Imam free. Boleh. Buku kecil tu dia dah hangguk dah. Doa pagi kan, doa petang bagus. Daripada apa nak merepek kan, bagus-bagus nampak tak? Bagus. Doa pagi, doa petang tu Allah pelihara, Allah jaga kita. Banyak makna. Dalam ni dia kena start nak ajak kita. Cakap sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.